Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri esok. Pengumuman mengenai penglihatan anak bulan Syawal disiarkan malam tadi melalui radio dan televisyen Brunei. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka yang berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam dengan ini mengumumkan bahawa awal bulan Syawal 1442 Hijriah bersamaan dengan tahun Masihi 2021 ini di negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Jumaat 1 Syawal 1442 Hijriah bersamaan dengan 14 hari bulan Mei 2021 Masihi. Dimaklumkan juga kepada sekalian umat Islam di negara ini bahawa sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara ini pada hari tersebut bermula pada jam 7.30 pagi. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Syawal tahun 1442 Hijrah terdiri daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Mereka tidak berhasil melihat anak bulan Syawal. Rombongan tersebut berada di Menara DST, bangunan ibu pejabat DST Lebuh Raya Tunku, Bukit Aguk di Jerudong dan Tanjung Batu, Pekan Muara di daerah Brunei dan Muara, Bukit Lumut di daerah Belait dan Bukit Ambuk di daerah Tutong. Umat Islam di negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri esok. Perkara tersebut telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei MUIB setelah bersidang dan mendapat kurnia perkenan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Naib Yang di-Pertua MUIB, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i selaku ahli-ahli MUIB. Terdahulu diadakan persembahan membaca Al-Quran, bacaan tahlil dan doa arwah diikuti dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara Brunei Darussalam kepada 231. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 memaklumkan kes 231 ialah seorang lelaki berumur 46 tahun yang tiba ke negara ini dari Manila pada 28 April 2021. Individu terbabit tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat memandangkan dia dikuarantin sebaik sahaja tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri adalah mengikut prosedur operasi standard. Pada ketika ini, 8 kes aktif menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah dalam keadaan yang baik.
Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 90 kes. 490 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 18,032 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 161 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 122,884 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sebanyak RM246,546.77 hasil keseluruhan kutipan wang zakat fitrah secara dalam talian telah diserahkan kepada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Majlis penyerahan tersebut berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Perkhidmatan zakat fitrah secara dalam talian telah diperkenalkan oleh MUIB pada tahun ini dengan pilihan perkhidmatan sama ada melalui BIBD Quick Pay, e-Zakat DST, Type Zakat Fitrah Online Banking dan Progressive Pay. Perkhidmatan ini telah dibukakan kepada orang ramai bermula pada 1 Ramadan hingga 28 Ramadan 1442 Hijrah sebelum waktu Maghrib. Penyerahannya diterima oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua MUIB. Wang zakat yang diterima ini akan diagihkan kepada asnaf zakat yang berhak di negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada asnaf fakir, miskin, mu'allaf, al-gharimin, amil dan Ibnu Syabil. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Naib Yang di-Pertua MUIB. Bersempena penutupan program Ihya Ramadan, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB melangsungkan Majlis Khatam Al-Quran dan Majlis Berbuka Puasa bersama 80 orang saudara baharu yang terdiri daripada pegawai dan anggota Kementerian Pertahanan dan ABDB. Majlis diadakan di Surau Ad-Difaq, Bolkiah Garrison. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar, bacaan surah Al-Fatihah dan bacaan Khatam Al-Quran. Majlis ini menandakan berakhirnya program tahunan Ihya Ramadan Kementerian Pertahanan dan ABDB bagi tahun 1442 Hijrah. Majlis Khatam Al-Quran di peringkat unit juga diadakan di seluruh surau perkemahan ABDB. Awang Muhammad Alif bin Haji Awang Madial memenangi pertandingan mencipta reka bentuk tugu di pusing keliling Mukim Labu, daerah Temburong. Beliau membawa pulang wang tunai RM3,000 dan sijil penyertaan. 45 reka bentuk diterima bagi pertandingan tersebut melalui penilaian ke atas keunikan dan tarikannya dengan majlis penyampaian hadiah diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, daerah Temburong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Pertandingan telah pun dibukakan pada 16 Julai sehingga 15 Ogos 2020. Manakala penyampaian cendera hati dan sijil penghargaan kepada panel penilai daripada artis tempatan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku tetamu khas. Reka bentuk tugu mencerminkan identiti daerah Temburong, antaranya flora dan fauna, kesenian dan kebudayaan serta elemen yang melambangkan daerah Temburong sebagai permata hijau negara Brunei Darussalam. Pemenang pertandingan berharap dengan terdapatnya mercu tanda tersebut bukan sahaja menjadi tarikan, bahkan menjadi lambang perpaduan masyarakat dari 5 buah mukim di daerah Temburong menuju peredaran zaman era globalisasi dan inovasi. Bagi kalau setiap prosesnya bagi mereka bentuk itu ia ada proses-prosesnya yang tertentulah seperti membuat research dan analisis lah sebelum membuat reka bentuk itu. Reka bentuk tuguan ini adalah daripada idea dari keluarga saya, terutama sekali kedua saya, isteri saya dan kumpulan idea dari teman-teman saya juga. Ini jadinya idea itu, inspirasi itu sebenarnya
kita ni we need to understand yang daerah Temburong itu kaya dengan kehijauannya. Jadinya elemen yang paling ada datang pada saya pada hari itu adalah bunga. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPE mengadakan majlis penyerahan bantuan keuangan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kepada sebuah keluarga yang terlibat dalam bencana angin kencang yang berlaku pada 6 Mei lalu di Kampung Manggis 1. Bantuan keuangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, kepada Haji Awang Sani bin Haji Bakar, Ketua Keluarga. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang hendaklah disambut dengan mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dalam mengawal dan menangani impak COVID-19 ketika ini. Sementara itu, pasukan polis Diraja Brunei dalam siaran media mengongsikan beberapa perkara yang perlu diambil perhatian bagi orang ramai sebelum dan semasa Hari Raya Aidilfitri. Orang ramai dinasihatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terutamanya dalam suasana menyambut Hari Raya Aidilfitri. Tidak melakukan urusan mengeluarkan wang sama ada melalui kaunter bank maupun dari mesin ATM bersendirian. Memastikan pagar, pintu dan jendela ditutup apabila hendak meninggalkan rumah. Jangan membiarkan perkakas seperti tukul, pemutar skru, tangga dan seumpamanya berada di luar kawasan rumah. Kawasan luar rumah hendaklah sentiasa diterangi cahaya lampu yang mencukupi. Jangan membiarkan kawasan atau halaman rumah ditumbuhi rumput atau semak samun. Orang ramai juga dinasihatkan tidak membiarkan barangan berharga ditinggalkan di luar kawasan rumah atau dalam kenderaan. Wang ringgit, barang-barang kemas dan barang-barang bernilai hendaklah disimpan di tempat-tempat yang difikirkan selamat. Tinggalkan pesan kepada jiran tetangga untuk melihat dan memerhati kawasan rumah semasa ketiadaan di rumah dalam tempoh masa yang lama dan digesa untuk memasang alat-alat keselamatan seperti CCTV atau alat penggera. Sementara itu, kepada pemandu dan pengguna jalan raya digesa meningkatkan kewaspadaan semasa memandu dan sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan jalan raya. Jangan memandu laju melebihi had yang dibenarkan dan jangan menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Sentiasa menggunakan tali pinggang keselamatan serta tidak memandu ketika mengantuk dan pastikan periksa kenderaan agar selamat untuk dipandu. Pasukan polis di Raja Brunei menyeru orang ramai untuk menyalurkan maklumat kegiatan jenayah dengan berhubung terus ke balai-balai polis berdekatan atau menghubungi talian 993. Dalam pada itu, operasi Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin akan dilanjutkan selama 2 minggu dari pukul 6 pagi hingga 10 malam ke pukul 6 pagi hingga 12.30 malam bermula 1 Syawal 1442 Hijrah. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya juga menasihatkan orang ramai dan para pengguna jambatan tersebut untuk memandu dengan berhemah dan sentiasa mengikut peraturan-peraturan jambatan yang telah ditetapkan bagi mengelak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Bulan Mei adalah tempoh peralihan dari monsun timur laut ke monsun barat daya. Sepanjang tempoh ini, ketiadaan luruan angin monsun membolehkan kesan angin tempatan untuk memainkan peranan dalam mempengaruhi cuaca harian. Sementara pada musim barat daya, keadaan atmosfera pada kebiasaannya agak stabil dan aktiviti kejadian ribut petir menjadi berkurangan berbanding semasa monsun peralihan. Perkara ini dikongsikan semasa taklimat cuaca kebangsaan kali ke-12 yang berlangsung di Jabatan Penerangan. Taklimat mengenai tempoh peralihan monsun dan monsun barat daya disampaikan oleh Awang Hassanul Kamal bin Haji Adam, Pegawai Kaji Cuaca Ahli Meteorologi. Menurut Awang Hassanul, semasa kemuncak musim sekitar bulan Ogos, negara kebiasaannya akan mengalami keadaan berjerebu disebabkan oleh cuaca kering di rantau Asia Tenggara. Objektif utama taklimat untuk meningkatkan kefahaman dan kepekaan pelbagai kumpulan pengguna dan orang ramai mengenai keadaan cuaca semasa bagi negara Brunei Darussalam agar dapat memudah cara kesiapsiagaan kumpulan pengguna dalam menghadapi cuaca pada masa sekarang. Antara fokus utama taklimat ialah cuaca, iklim dan ramalan jangka panjang bagi tempoh peralihan monsun yang dijangka berakhir penghujung Mei ini. Sementara monsun barat daya dijangka bermula awal bulan Jun dan berterusan sehingga penghujung September tahun ini. Dalam pada itu, cuaca di negara Brunei Darussalam pada minggu ini berpotensi aktif dengan hujan atau hujan berpetir dijangka menjejaskan negara terutama di kawasan pedalaman pada waktu petang dan merebak ke kawasan pesisiran pada sekitar waktu lewat petang dan malam.
Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dalam kenyataannya menyatakan mengikut model turunan hujan berangka terkini, negara akan mengalami keadaan hujan atau hujan berpetir terutama pada sekitar hujung minggu ini sehingga awal minggu depan. Ketinggian ombak pada paras sedikit di bawah 1.0 meter sepanjang minggu ini. Berdasarkan maklumat tersebut, khususnya sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri dan memastikan keselamatan semasa menghadapi banjir kilat, orang ramai disaran agar sentiasa mengikut dan mengetahui keadaan cuaca dari masa ke semasa atau membuat turun aplikasi mudah alih NDMC Safety Guide. Orang ramai juga dinasihatkan supaya merujuk kepada laporan, amaran awal dan siaran akhbar rasmi dari Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam melalui talian cuaca 114 atau melayari laman sesawan www.met.gov.pn atau dapatkan maklumat cuaca kebangsaan terkini melalui aplikasi mudah alih Brunei WX. Untuk melaporkan sebarang kejadian kecemasan dan bencana alam, hubungi talian kecemasan bomba dan penyelamat 995 atau ambulans 991.